you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamran Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Kenapa saya sangat energetik malam ni? Sebab dah nak raya. Tapi macam sedih juga. Sebab raya di tahun ni macam tak ada feel sangat. Siapa macam Kak Mak? Cuba komen down below. So guys, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Dan kali ni Kak Mak ada kisah seram yang datang daripada seorang subscriber kita yang menggelarkan namanya Pak An. Dan kisah ni berlaku di UiTM Seri Iskandar. Ini UiTM jiran saya ni. Saya dulu UiTM Tapah. Siapa yang UiTM Seri Iskandar? Cuba komen down below. Sebab Kama percaya setiap universiti ada kisah-kisah dia guys. Dan UiTM Seri Iskandar pun Kama dah banyak juga dengar kisah-kisah seram yang terjadi dekat sana. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. So tadi korang dah nampak Kama dah kepit bulu mata dengan pengepit kan. Kama nak try pakai creepy lash. Mesti dia lagi melentik sebab dah pakai pengepit bulu mata. Kalau tak pakai dengan pengepit bulu mata pun dah lentik. Apatah lagi kalau korang kepit dia dulu guys. Korang kepit sebelum dan selepas. Nampak tak? Melantik gila. Jimat masa aku tak payah nak pakai falsies di pagi raya. Sebab bulu mata Kama ni pun jenis yang tak nampak juga sebenarnya. Ya Allah, Kama baru dapat berita tentang kematian ayah kepada kawan Kama. Dan ini adalah 10 malam terakhir. Sebenarnya beruntung gila ayah dia meninggal dunia pada malam 10 terakhir Ramadan korang. Tapi dia punya sakit tu tak dapat dibayangkan sebab dah nak raya kan. Takziah dah kepada keluarga. Tapi jomlah kita baca Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah kepada sesiapa yang telah meninggalkan dunia ni sepanjang bulan Ramadan ni. Al-Fatihah. So cerita ni berlaku masa Pak An tengah study dekat UiTM Seri Iskandar. Masa tu baru semester 1 nak masuk ke semester 2 lah. Dan kalau korang pernah dengar, antara hantu paling famous dekat situ adalah pocong galah panjang. Aku tak pernah dengar. Tapi siapa yang pernah dengar mesti korang tahulah betapa seramnya cerita tu dekat sana. Tapi Pak An ni nasib baik dia duduk bilik berempat dekat college teratai. Jadi at least ada kawan-kawan, so kuranglah sikit rasa seram tu. Tapi walaupun suasana college okey je menurut Pak An, selesa kan. Cuma ada satu hari ni Pak An tengah borak dengan senior. Senior tu sempatlah selit cerita seram pasal college teratai ni. Senior tu cakap, kau duduk college teratai? Habislah kau. Kalau mandi lepas pukul 12 malam, nanti ada punti mengintai dari atas. Weh, direct ni dia cakap. Direct betul member cakap kan. Dan itulah yang membuatkan si Pak An ni makin meremang. Sebab senior dia tu siap buat demo, tunjuk macam mana punti tu akan mengintai. Dengan kepala dia sengit, taring dia terkeluar dan mata dia besar. Korang bayangkanlah. Tengah-tengah malam member tu dia buat demo dekat Pak An. Pak An ni pula adalah jenis penakut. Tapi dia cover lah time tu kan. Dalam hati dia dah cakap dah, dah kenapa lah Mamat ni kan. Aku ni dah lah baru masuk kat sini. Penakut pula tu. Lepas tu member tu boleh gelak pula tu. Pak An redha je lah. Dia anggap itu gurauan. Weekend tu pula ada
sport day, hari sukan. So senior lantik si Pak An ni dengan seorang kawan dia untuk jadi dancer senam aerobik kau. Wow, kelas Pak An. Jadi hari-hari lah training. Diorang akan stay sampai lewat malam. Dan biasanya diorang akan balik paling awal pun lah. Paling awal 2 pagi babe, 2 pagi. Dan tempat training tu pula dekat satu fakulti sahaja. Jadi agak jauh lah dari college. Setiap kali training malam-malam kan, cuma Pak An dengan kawan dia je dalam fakulti tu. Satu fakulti tu memang gelap gelita lah waktu malam. Yang hidup cuma lampu dalam kelas diorang je. So malam sebelum sport day tu berlangsung, Pak An dengan kawan dia training sampai pukul 2-3 pagi tau. On the way diorang balik ke college, diorang decide nak lalu ikut dalam fakulti sebab shortcut lah orang katakan, lagi cepat. Masa lalu dekat ground floor fakulti tu, tiba-tiba mata Pak An tertangkap dekat satu kelas yang pintu dia terbuka luas. Waktu tu korang suasana gelap, sunyi. Tiba-tiba Pak An nampak ada satu lembaga pakai baju, bukan baju putih tapi baju kuning. Baju kuning, rambut dia panjang, tengah menari dekat atas meja, which is meja tu ada dekat tengah-tengah kelas tu. Dan menurut Pak An bukan menari biasa, tapi tangan, badan dia melengguk semacam tau. Nasib baik dia tak buat TikTok dance. Maafkan saya, tadi tu masalah teknikal kawan-kawan. So korang bayangkanlah, nasib baiklah lembaga tu tak pandang Pak An. Dah lah tengah-tengah malam weh, lampu malap dan benda tu memang jelas depan mata. Pak An pun walaupun dah cuak time tu, sempat lagi lah mulut celupar dia tu bergurau. Weh, ada hantu tu kat kelas tu. Dia cakap macam tu. Kawan dia pun apa lagi, dah ternampak, menjerit terus. Menjerit terkejut sampai kan bergema satu fakulti tu dengar suara dia. Dan Pak An waktu tu boleh tergelak pula. Sebenarnya dia nak cover, takut dia. Tak apa, saya faham. Saya pun macam tu kadang-kadang. Tapi dalam hati Pak An dah rasa tak sedap hatilah. Sebenarnya dia dah menggigil, tapi dia masih cuba buat lawak sebab dia tak nak kawan dia pun ikut takut. Lepas tu kawan dia balik ikut kiri dan Pak An pun balik seorang-seorang ikut kanan. Memang laju mereka lari balik ke college sebab rasa macam benda tadi tu ikut tau. Tapi cerita tak habis kat situ saja. Malam esoknya giliran Pak An pula kena balas. Apa maksud balas tu? So Pak An ni dia ambil course seni tau. Jadi kerja memang banyak. Assignment melukis tak siap-siap. Malam tu dia decide nak stay up. Tak tidur nak siapkan kerja lah ni. Masa tu roommate dia 2 orang dah tidur. Seorang lagi tidur dekat bilik sebelah. So Pak An pun tutuplah lampu, cuma guna lampu study je. Nak bagi angin masuk, jadi Pak An bukalah tingkap seluas-luas alam. Betapa panasnya hari tu kan. Dan malam tu sunyi gila. Jadi Pak An memang boleh fokus dengan kerja dia. Masa dia tengah fokus melukis tu, jam dah menunjukkan pukul 3.36 pagi. Tiba-tiba Pak An terdengar suara orang menangis. Sayu, perlahan tapi sangat jelas. Betul-betul suara tu dari arah tingkap depan dia tau. Pak An dah mula shaking dah time tu. Bulu roma dia pun dah meremang dah. Dia cuba buat tak tahu. Tapi lagi dia buat tak tahu, lagilah suara tu jelas. Menangis dia tu bukan menangis yang buat-buat tau. Menangis dia tu menangis teresak-esak. Pak An dah tak tahan time tu. Dia terus bangun, dia kejutkan roommate dia yang dia rapat time tu. Suruh tengok phone. Rupa-rupanya si Pak An ni hantar WhatsApp dekat kawan dia tu. Dia cakap, weh tak kelakar, aku dengar suara orang menangis. Roommate tu terus bangun. Lepas baca tu kan, dia terus tutup tingkap, tutup langsir. Dia jawab, tak ada apalah. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba suara lain pula muncul, which is suara orang gelak.
Tapi very slow, macam betul-betul dekat dengan tingkap. Time tu lah Pak An dah seram sejuk, air mata pun dah keluar weh. Air mata anak jantan ni dah keluar sebab terlalu takut. Tapi dia still duduk dekat situ sebab nak buat kerja. Dia tak naklah susahkan roommate dia yang lain. Tiba-tiba entah kenapa Pak An rasa macam tergerak hati nak selak langsir. Inilah kemuncaknya guys. Bila Pak An buka langsir, betul-betul depan mata dia nampak ada benda yang tengah intai dari atas bumbung tingkap. Rambutnya panjang mengurai, muka dia separuh je dia nampak sampai paras hidung. Tapi walaupun separuh, memang ternampak sangat buruk, macam kesan terbakar. Mata dia pula putih semua, tak ada mata hitam. Dan dia boleh confirm yang itu adalah Cik Ponti. Lepas tu dia gelak perlahan-lahan sambil kepala dia sengit intai dari atas, exactly macam sini dia gambarkan weh. Masa tu Pak An terus terkaku, menjerit perlahan sebab terlalu terkejut. Habis barang-barang atas meja semua jatuh, Pak An terus keluar lari dari bilik, masuk bilik member dia untuk cover balik takut. Dia cakap, weh, jom main game. Bosan lah, aku tidur bilik kau lah malam ni. Dia cakap macam tu. Padahal dalam hati dia, Allah saja yang tahu babe. Allah je tahu betapa seramnya rasa dia waktu tu. Keesokan harinya barulah Pak An cerita dekat kawan-kawan dia dan roommate dia semua. Dan kawan-kawan dia semua nasihatkan supaya kuatkan iman, jangan biarkan takut tu menguasai kan, sebab syaitan kan suka ganggu bila kita tengah lemas semangat. So Pak An pun muhasabahlah diri balik kan, ingat pesan mak dia, jangan celupar mulut, jangan suka-suka usik orang kat tempat-tempat macam tu, sebab kadang-kadang benda tu dengar dan dia balas balik ya. So itulah kisah creepy yang terjadi dekat Pak An masa dekat UiTM Seri Iskandar. Memang seram babe. Daripada malam training ya, sampailah malam kedua kena ganggu betul-betul. So thank you Pak An sebab dah kongsi kisah ni. Kita ada kisah yang kedua yang betul-betul buat meremang. Kisah ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama berkaitan gangguan misteri yang terjadi di sebuah rumah yang dia gelarkan rumah Orchid. Orchid tu nama dia, bukan nama sebenar. Tanpa buang masa, let's go. Masa cuti sekolah seminggu baru-baru ni, saya tahu cuti sekolah yang mana sebab masa tu saya besarkan dengan anak buah saya. Orchid sekeluarga balik ke rumah mertua dia dekat Kedah. Dalam masa yang sama, keluarga sebelah ibu bapa dia balik ke kampung. Tujuannya nak kemas rumah pusaka lama yang dah bertahun-tahun tak berpenghuni. So waktu tengah kemas rumah tu, mak saudara Orchid ni terjumpa beberapa barang pelik yang tersorok dalam bilik lama yang memang dah lama sangat tak digunakan tau. Barang-barang macam tu tak sepatutnya ada sebenarnya. Rasa pelik, rasa seram pun ada. Jadi mak saudara mulalah tanya adik-beradik yang lain, betul ke nenek dulu pernah beli saka? Tapi macam biasa, soalan tu semua orang tak mampu nak jawab dengan pasti. So semua orang buat tak tahu je lah, macam seolah-olah ada benda yang disorokkan. Sampailah cuti sekolah pun dah habis, semua orang balik macam biasa. Anak Orchid, which is Arik, umur 7 tahun, masuk sekolah balik. Tapi tiba-tiba hari pertama je sekolah bermula, Arik ni menangis tak isak-isak tau. Puas dia pujuk, dia tak nak juga pergi sekolah. Setiap pagi dia merayu dia tak nak dihantar ke sekolah. Dia menangis kuat sampaikan satu rumah tu bising lah korang. Tapi yang peliknya, balik sekolah Arik okey je, ceria macam biasa. Tang malam pula dia selalu mengigau, kadang-kadang sampai meracau, mimpi pelik-pelik seolah-olah dia ni diganggu tau. Dan keadaan ni berlarutan dekat 3 minggu weh. Orchid dah mula rasa risau lah kan. Dia ceritalah dekat kawan-kawan sekerja dan kebanyakannya bagi cadangan untuk pergi bawa anak berubat. Tapi Orchid ni jenis yang tak percaya sangat lah benda-benda gaib ni. Cuma bila dia dah tengok anak dia makin teruk, dia mula fikirlah balik apa je yang boleh buat kan. Pergi klinik, pergi hospital pun doktor kata tak ada apa-apa. Dan bukan setakat anak je korang, rumah Orchid sendiri pun mula kena ganggu. Setiap kali masuk waktu senja, maghrib, bekalan elektrik kat rumah tu akan terputus sendiri. Blackout automatic.
Bukan sekali dua, tapi setiap malam sampai subuh. Meremang. Orchid siap panggil juruteknik untuk cek semua wiring ya. Tapi pelik, sebab semua pendawaian tu still new, masih baru, jadi tak ada masalah langsung dengan wiring. So juruteknik tu sendiri yang suggest, macam ni lah kak, mungkin elok panggil ustaz pagar rumah. Kau bayangkan juruteknik datang nak tengok wiring sebab dia pun pelik. Kenapa blackout rumah ni? Sebab dia tak jumpa punca masalah blackout tu. Dan menurut juruteknik tu, dia sendiri pernah jumpa kes macam ni sebelum ni. Akhirnya Orchid pun bawa lah anak dia Arik untuk jumpa ustaz dekat dengan rumah keluarga dia ni. So ustaz pun bacakan ayat-ayat suci, bagi air penawar untuk Arik minum. Dan ustaz tanya, ada tak sejarah keluarga bela saka? Orchid pun bagi tahu, memang ada, tapi dengar-dengar cerita lah. Sebelah ayah memang ada sejarah lama pasal saka. Dan ustaz cuma cakap ada sesuatu yang mengikut Arik balik. Dan lepas rawatan, keadaan Arik ni nampak okey sikit daripada sebelum. Dia dah tak menangis dah nak pergi sekolah, dan tidur malam pun dah kurang mengigau. Tapi korang ingat habis sampai situ je? No, beberapa minggu selepas tu, semuanya jadi balik korang. Arik start menangis setiap pagi. Dia tak nak ke sekolah, dan malam-malam dia mimpi pelik-pelik, mengigau. Dan rumah pun again jadi balik. Elektrik terputus setiap kali maghrib. Kali ni Orchid decide nak try jumpa ustaz yang dekat Darul Shifa. Tapi sebelum ustaz tu datang, dia siap minta gambar rumah, nama penuh Arik, nak tengok dari jauh dulu katanya. Ustaz pun tanyalah, ada ke makanan basi dalam rumah? Sebab selalunya benda macam tu jadi medium gangguan. Bila ustaz sampai, dia terus rasa lain macam, babe. Masuk je rumah, ustaz tu cakap, aura rumah ni berat lah. Orchid dengan suami pun duduklah berbincang dengan ustaz kat ruang tamu. Tapi tengah-tengah berbual kan, Orchid tiba-tiba tertidur tanpa sedar. Kau bayangkan, kau tengah berbual ni dengan orang luar kan, dengan ustaz, tapi boleh tertidur. Masa Orchid tidur tu, ustaz mula soal dalam keadaan dia yang separuh sedar. Kau dekat mana? Kenapa kau ganggu keluarga ni? Keluar dari rumah ni. Dan dalam keadaan lena, tiba-tiba Orchid angkat jari telunjuk dan dia tunjuk ke arah bilik stol. Bilik stol tu ada dekat belakang rumah. Dan muka Orchid berubah menjadi bengis dan garang. Ustaz pun terus baca ruqyah sampailah Orchid ni tersedar. Badan dia rasa berat sangat, lengur-lengur, dan ustaz cuma senyum. Sedap tidur tadi. Oh my god, ingatkan dia tidur, rupanya dia kerasukan. Malam tu korang tak ada gangguan elektrik, tapi Orchid still tak sedar hati. So dia bermalam dekat rumah orang lain. Tapi malam kedua gangguan tu datang balik. Waktu isyak, elektrik terputus lagi. Orchid dengan suami duduk dekat ruang tamu dalam gelap. Tiba-tiba dari arah bilik store, bilik yang Orchid tunjuk masa separa sedar semalam tu, terdengar bunyi mainan pistol berbunyi sendiri. Mainan budak. Bayangkan, tak ada sesiapa dalam bilik tu. Semua orang ada dekat ruang tamu. Tapi bunyi pistol tu berbunyi kuat dari dalam bilik store. Malam tu semua orang terkedu, babe. Tak ada siapa berani nak gerak. Sampai ke hari ni korang, misteri gangguan dekat rumah Orchid tu masih menjadi tanda tanya. Dan mungkinlah ada sesuatu yang nenek diorang tinggalkan dulu. Ataupun mungkin ada sesuatu yang belum selesai dalam rumah pusaka lama tu. So, kalau lah terjadi benda macam ni kan, satu je lah nak pesan, jangan ambil ringan. Lagi-lagi kalau jumpa barang-barang pelik kan, apa yang penting kuatkan iman lah, kuatkan pelindung diri tu lah. Sentiasa baca doa-doa perlindungan. Sebab benda ni kalau makin lama dibiarkan makin melarat weh. Korang nak habiskan sampai sini je ke? Oh, kamu terdengar korang punya homework tak siap lagi. Oh, korang nak dengar kisah seram lagi kan? Okey lah, kita bagi kisah seram yang terakhir untuk hari ni. Kisah seram yang dikongsikan oleh Syaz, salah seorang subscriber kita. Dan cerita ni berlaku masa zaman COVID. Lepas zaman COVID. Masa bulan puasa pula tu, geng. So, let's go.
So cerita ni bermula masa Syaz tinggal dekat utara. Mak ayah dengan adik lelaki dia semua balik kampung. Tinggallah Syaz dengan adik perempuan dia seorang je dalam rumah. Syaz ni anak sulung tau. Adik dia pula adik nombor 2. Malam tu dua-dua ni tidur bilik asing sebab rumah pun memang tinggal diorang berdua je. Adik Syaz tidur dekat bilik parents. Jadi waktu tengah malam, adik Syaz ni dia kata dia dengar bunyi macam buah kelapa jatuh atas bumbung dapur. Dan 2 kali dia dengar bunyi tu. Tapi biasalah kan, adik anggap macam bunyi biasa. Jadi dia abaikan dan memang dah selalu dengar dah pun. So tak fikir apa sangat lah. Lepas sahur, masa tu dah lepas solat subuh macam tu, Syaz plan nak tidur balik lah. Sebab dia kerja pukul 10 pagi. Syaz kerja pasar raya masa tu. Lebih kurang pukul 7.30 pagi, tiba-tiba dia baru nak terlelap, bilik dia diketuk kuat. Bum bum bum. Adik dia dalam keadaan gelisah time tu. Ketuk pintu bilik Syaz. Bum bum kan. Syaz yang tengah mamai terus bangun terkejut. Awak ni lah, pasal apa kalut sangat pagi-pagi buta? Wih, aku dah pandai dah cakap pasal utara. So adik dia jawab, hang dengar tak Along? Bunyi macam orang jalan atas bumbung. Syaz yang mengantuk tadi terus mau marahkan. Merepek lah siang-siang ni. Kucing je tu. Adik dia terus terdiam, masuk bilik balik. Syaz pun sambung tidur balik. Bilik Syaz ni korang, walaupun siang, tetap gelap gelita ya. Lampu terbuka masa tu sebab malas nak tutup. Jadi tengah-tengah dia tidur, Syaz alami satu mimpi yang pelik. Dia nampak bilik dia macam biasa, keadaan lampu terbuka, macam keadaan yang sekarang tu. Tapi dalam mimpi tu ada seorang nenek tua, bongkok sangat, berdiri depan almari baju dia. Muka nenek tu jelas tua sangat, seram. And Syaz ni terkedu dalam mimpi tu ya. Tiba-tiba ada suara muncul dalam mimpi. Ni nenek kebayan. Dia memang ada kat sini. Tapi jangan risau. Setiap makhluk ada kelemahan. Kelemahan nenek kebayan ni, benda tajam. Lepas tu pop, Syaz terjaga. Dia rasa mimpi tu real gila babe. Tapi disebabkan dia nak kejar masa nak pergi kerja, dia teruslah bersiap untuk pergi kerja, tak fikir panjang. Tinggalkan adik dia dekat rumah seorang-seorang. Petang tu masa rehat kan, ada lunch break dekat pasar raya dia, Syaz turun ke tingkat bawah untuk beli air berbuka. Time tu line handphone memang slow sangat tau. Tiba-tiba adik dia call, tapi suara kalut lah, macam putus-putus kan. Syaz ingat kan adik dia bergurau, so dia teruslah marah. Hang jangan duk main-main lah, aku duk kerja ni, dia kata. Line pula tak clear kan. Syaz terus endkan call tu. Tapi hati dia rasa tak sedap sangat. Lepas dia settle je beli air, dia naik atas, dia call balik. Kali ni dengar jelas suara adik dia menangis teresak-esak. Awak hampir letak call tadi, aku takut, dia kata. Syaz tanya kenapa? Adik dia pun cerita, bunyi pagi tadi tu, bunyi jalan atas bumbung tu, dengar lagi. Aku jalan ke dapur, bunyi tu ikut. Aku pergi ruang tamu pun ikut. Macam mana dia ikut aku dalam rumah ni? Time tu Syaz dah tak fikir panjang, dia terus start enjin kereta, tekan minyak balik rumah. Sampai je rumah, dia nampak adik dia dah tunggu dekat luar rumah. Mata bengkak menangis. Syaz gagahkan diri dia masuk dalam rumah dan ambil tudung untuk adik dia. Masa nak masuk tu korang, still dengar dengan jelas bunyi tapak kaki dekat atas bumbung tu memang real. Syaz terus ajak adik dia ikut balik kat tempat kerja. Tak sanggup biarkan adik dia sorang-sorang dalam rumah. Sampai kat tempat kerja masa berbuka kan, Syaz tak lalu nak makan tau. Cuma dia minum air je lah. Lepas habis kerja malam tu, Syaz fikir, kalau balik rumah, mesti kena ganggu lagi. Nak malam pula kan. Nak balik kampung jauh pula dah malam. So Syaz pun decide nak call parents dia. Tanyalah dah nak balik ke belum. Mak dia pun terus tanya, kenapa? Sebab mak dia dah start rasa tak sedap hati sebenarnya dari tadi. Syaz pun terpaksa lah cerita apa jadi. Jadi parents dia terus decide jumpa dekat kedai makan. Tak payah balik rumah dulu. Kebetulan pula, mak saudara dengan pak saudara dia pun tengah on the way balik kampung. Masa semua berkumpul dekat kedai, Syaz pun ceritalah dari A sampai Z, kecuali part mimpi pasal nenek kebayan tu. Tapi mak saudara dia call abang ipar dia. Abang ipar dia ni pandai mengubat. Abang ipar tu terus cakap,
memang ada nenek kebayan dekat rumah tu. Time tu Syaz terdiam sebab Syaz terlupa pasal mimpi tu. And dia terus ceritakan pasal mimpi tu. Dan semua orang terdiam. Malam tu jugalah pak saudara dia pagarkan rumah sementara. Alhamdulillah malam tu diorang balik, tak ada gangguan. Tapi seminggu selepas tu ada satu kejadian pelik lagi. Ayah Syaz, dia cek kencing manis dekat rumah. Okay, dia suruh semua adik-beradik try check sama. Semua okey je. Sampai ke adik perempuan dia, adik nombor 2 tu, tiba-tiba dia takut sangat nak cucuk jarum. Korang mesti dah dapat tangkap tak? Dah dapat tangkap tak? Tiba-tiba adik dia gelabah, menangis. Tak macam biasa tau. Ayah pula dah naik marah kan sebab ingatkan adik ni main-main. Tapi masa ayah tegur, adik Syaz ni terus tinggi suara. Dan muka dia serius. Dia cakap, aku cakap tak mau lah. Muka dia lain macam weh. Suara dia garau. Semua orang dalam rumah tu terus senyap. Dan masa tu Syaz teringat mimpi dia. Suara dalam mimpi dia kata, nenek kebayan tu takut dengan benda tajam. Syaz terus bisik kat mak dia. Dua-dua berpandangan. Terus mak dia call pak saudara dia kat kampung. Pak saudara dia cakap, elok terus balik hari tu juga. Benda tu dah lama ikut adik. Syaz dan adik dia pun teruslah balik kampung berdua. Dan sepanjang jalan, korang bayangkan, Syaz baca doa tak henti, risau kalau tiba-tiba adik dia mengamuk kan. Alhamdulillah sampai kampung, terus berubat. Dan pak saudara dia ajar doa pelindung diri. Dan pesan dekat adik, jangan lemah semangat. Senang benda ni nak kacau bila kita lemah. Dan sekarang adik Syaz dah makin berani, walaupun kadang-kadang bunyi kat atas bumbung tu masih ada kurang. Lepas berubat, Syaz baru tahu yang memang laluan nenek kebayan tu dekat kawasan rumah diorang. Rumah jiran-jiran pun pernah nampak nenek kebayan melintas malam-malam. Gila betul. So itulah kisah seram Syaz yang memang real creepy gila bagi Kama. Daripada bunyi atas bumbung, mimpi nenek kebayan, sampai kan adik Syaz sendiri macam kena rasuk masa nak cek kesihatan tu, nak cek apa, kencing manis tu kan. So thank you kepada Syaz sebab sudi kongsi pengalaman ni dengan kita orang semua. Kami rasa tu je lah video untuk hari ni. Korang jangan lupa stay tune video hari raya nanti. Ada kisah seram yang Kama nak kongsi dan akan dipost masa hari raya nanti tau. Kalau korang bosan-bosan tunggu saudara mara nak datang beraya tu, tengoklah video saya dulu. And macam biasa, jangan lupa grab your creepy lash mascara. Kama dah letak link dekat description box below. Korang boleh beli melalui TikTok shop. Kalau korang tak ada TikTok, korang boleh beli direct through WhatsApp. Dekat WhatsApp yang Kama dah letak kat bawah ni juga. Okay, so itu sahaja video untuk hari ni. Thank you yang letak video sampai habis. For those who are new to my channel, dengar ke dari tadi? So thank you yang letak video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.